saya memang buat majalah kartun, majalah Ujang dan Apo. Di samping itu kami juga ada terbitkan koleksi-koleksi daripada majalah Ujang. Setakat ni yang menerima permintaan yang agak tinggi bagi kalangan peminat, pembaca dan pengumpul komik-komik tegar. Di sini saya ingin menjawab soalan yang pertama tentang berjaya saya dalam menguruskan jualan majalah Ujang dan Apo. Pertama sekali saya ingin maklumkan yang saya mengurus penerbitan dan operasi Bekazon. Berjaya saya ni bermula daripada tahun 1997, akhir 1997 lah, sebagai distributor majalah Ujang pada masa tu. Saya buat distribution di bahagian utara lah, start daripada Rawang sampai ke Padang Besar, di mana saya cover 4 negeri: Perak, Penang, Kedah dan Perlis lah. Selepas 5 tahun saya masuk kedai apa semua, ceruk-ceruk kampung semua saya masuk. Tak kira, asal ada jual surat khabar je saya masuk. Saya letak majalah-majalah Ujang pada masa tu. Jadi pada tahun 2002 akhir juga Moi Publication memanggil saya untuk membantu menguruskan pengedaran seluruh Malaysia. Jadi saya tak tumpu pada kedai-kedai dah. Saya hanya tumpu kepada ejen-ejen negeri, sehingga Singapura, Sabah, Sarawak dan juga Brunei ya. Jadi saya bukan saja menguruskan pengedaran. Sekarang ni saya juga menguruskan dari segi promosi serta strategi penerbitan majalah. Mana kita kena pastikan yang mana yang memberi impak yang tinggi kepada jualan. Di situ kita akan letakkan fokus utama kita lah. Kita akan list down apa-apa tajuk yang kita rasa senang jual lah. Bukan kata tajuk-tajuk lain tak boleh jual. Yang tu pun kita akan terbitkan juga. Penerbitan komik ni tak semuanya laju, tak semuanya tajuk yang orang kata performance dia sama. Performance dia ada yang slow sikit, pertengahan, lepas tu yang betul-betul laju. Jadi kalau kita buat komik ni memang akan rasa lah benda tu. Saya rasa bukan komik saja, rasanya buku-buku pun macam tu juga. Terpulang kepada penulis atau pengkarya tu sendirilah. Sepanjang menguruskan jualan majalah dan komik ni, setelah Moi Publication menghentikan operasi penerbitan majalah Ujang pada tahun 2015, kami memohon pihak Bekazon lah, memohon kepada Moi Publication untuk memberi lesen kepada Bekazon untuk pengeluaran semula IP yang berada di bawah Moi Publication. Jadi perancangan pertama saya tu pada penghujung 2015 tu, sebenarnya plan tu memang dah ada masa zaman Moi lagi, tapi ada beberapa kekangan yang agak panjang sikit lah kalau saya nak ceritakan. Pada penghujung 2015 tu saya plan nak buat koleksi lengkap bersama selamanya. Itulah saya rasa pengalaman yang paling best lah bagi saya, sebab kami berjaya menghidupkan Bekazon ni dengan tak ada modal. Memang modal pada masa tu modal air liur je lah. Jadi alhamdulillah pada masa tu printer, ejen-ejen semua dan followers banyak membantu kami lah dalam penerbitan koleksi lengkap bersama selamanya pada masa tu. Cetakan tak banyak,
Tapi oleh kerana kami keluarkan pelbagai package daripada harga RM59 hingga RM499, saya tak sangka benda tu laris dijual. Dan kolektor-kolektor tegar ni dia sebenarnya kolektor kita ni, pembaca kita ni dah berusia. Bermakna bukan budak-budak sekolah rendah apa bukan. Pembaca kita terdiri daripada umur 25 hingga 55 tahun. Jadi mereka ni kebanyakannya semua berkejaya dah. Jadi kehidupan tu agak konsisten dari segi kewangan. Jadi bagi mereka mungkin tidak ada masalah lah untuk membeli karya-karya yang kami terbitkan sehingga kini lah. Selepas tu kami terbitkan majalah Ujang dan Apa edisi Selamat Tinggal pada bulan puasa tahun 2016. Semasa tu pesta buku diadakan di Maib Sedang. Alhamdulillah, walaupun start dengan poket kosong bermodalkan air liur, kami berjaya menguruskan 3 projek yang agak besar. Yang pertama bersama-samanya edisi lengkap. Yang nombor 2 kebetulan pada masa tu ada pesta buku di Maib Serdang. Yang ketiga kami terbitkan majalah Ujang dan Apa edisi puasa dan raya pada tahun 2016. Alhamdulillah, ketiga-tiga tu memberi impak yang sangat kuat sampai kami boleh bertahan sampai hari inilah. Alhamdulillah, syukur. Sejak pengalaman saya yang lalui lah sebelum ni, sejak ada Facebook ni memang memberi impak yang sangat kuat. Benda ni saya dapat daripada data-data jualan yang menurun sejak ada Facebook. Jadi memang ianya memberi impak. Tapi sebenarnya kita ada satu lagi sumber pembaca. Saya juga ada mengadakan event. Rata-rata kita orang pergi, seluruh Malaysia kita pergi, even sampai Brunei pun kita pernah pergi, Sabah, Sarawak. Jadi pembaca komik ni dia masih kuat, masih konsisten, terutama sekali daripada pelajar-pelajar sekolah rendah. Kalau ada event di mana-mana, event di sekolah pun, kalau buat sale kepada pelajar-pelajar sekolah rendah ni lagi tinggi. Bermakna kita masih ada satu ruang yang kita boleh buat kempen membaca di sekolah-sekolah kepada pelajar-pelajar sekolah rendah. Sekolah menengah ni dia dah tak berapa nak teruja sangat pasal komik ni. Dia lebih kepada budak sekolah. Jadi kempen membaca ni kita boleh mulakan dengan komik. Kalau buku ni mungkin dia bosan sebab banyak teks. Jadi komik ni dia banyak bergambar. Dia ada ekspresi dalam bentuk kartun. Jadi sambutan dia macam dulu jugalah. Saya tak nafikan benda tu sebab saya rata-rata saya pergi. Itu melalui pengalaman saya lah. Jadi kita jangan give up dalam industri komik, kartun. Kita jangan give up. Kita kena bertahan dan berjuang dalam arena ni. Oleh itu saya nasihatkan jangan mengalah lah. Jangan mengalah. Kalau kata kita boleh dapat sumber kewangan ataupun dana-dana tertentu, kita cuba dapatkan lah supaya kita dapat bertahan. Macam kami di Bikazo ni, alhamdulillah dapat sokongan yang kuat daripada peminat-peminat dan pembaca kami dari dulu. Jadi kami banyak terbitkan karya-karya nostalgia yang mengingatkan diorang pada zaman diorang sekolah dulu. Jadi nostalgia itu boleh dibeli dan mereka ada kuasa untuk membeli. Jadi
kami akan sentiasa keluarkan karya-karya yang terbaik yang ada di dalam majalah Hujang pada satu ketika dulu, insya-Allah. Sebenarnya Mabopua ni penting untuk membawa suara-suara penerbit, bukan saja penerbit komik, penerbit kartun, malah kepada semua penerbit buku amnya lah. Jadi Mabopua ni peranan dia sangat penting sebagai pembawa, senang cakap, kira suara-suara penerbit, wakil penerbit lah, bersuara kepada agensi-agensi kerajaan tertentu demi membela kita semua penggiat buku dan penggiat komik. Jadi Mabopua ni saya cadangkan dia kena ada satu event dia sendiri yang sukses lah. Benda ni kena develop daripada bawah. Tak semestinya kita buat setahun, 2 tahun, 3 tahun event tu akan sukses. Kadang-kadang dia akan sukses sampai event kelima, keenam baru dia akan start sukses. Jadi mungkin Mabopua kena bawa satu jenama pesta buku sendirilah, yang boleh tua ke seluruh Malaysia, yang ditunggu-tunggu oleh pembaca. Itu cadangan saya lah. Sebenarnya daripada saya bujang dulu, saya suka baca buku, tajuk dia Hatimu Aisyah. Saya bukan baca komik, saya baca juga komik, tapi buku tu sangat memberi kesan kepada saya lah. Hatimu Aisyah ni ditulis oleh Zurinah Hassan kalau tak silap saya lah. Mungkin dia sekarang dah jadi karyawan negara kot, kalau tak silap saya lah. Saya selalu ulang baca buku tu daripada zaman saya bujang. Memang 2-3 kali. Cerita dia tu memang sangat apa orang kata, sebab saya orang kampung, dan cerita dia berkisar tentang kampung, kehidupan kampung daripada dia sebelum kahwin sampai dia kahwin, sampai dia beranak pinak, sampai dia tua. Jadi saya suka cerita tu, cerita yang berkisar pada zaman dulu lah, zaman tok-tok kita tu. Jadi saya suka, sampai anak saya pun saya letak nama Aisyah. Dan minta satu, saya bagi satu lah, itu yang paling saya suka lah. Dan yang lain tu saya suka cerita-cerita sejarah peperangan, sejarah Mak Kilau, cerita sejarah negeri Pahang, sejarah tentang Inggeris. Itu saya suka lah. Yang lain tu saya suka juga, motivasi Tony Fernandez punya buku saya baca juga. Jadi itu salah satu benda yang saya suka baca lah. Komik ni saya suka teliti, ada yang saya suka teliti dan saya suka komen, sebab kita menjual kan, jadi kita nak benda tu, kita nak tahu apa benda yang ada dalam tu. Kalau dia boleh repair karya tu, boleh dapat impact yang lagi bagus. Sebab saya menjual, jadi saya suka komen benda tu lah. Cuma buku-buku orang lain tu saya tak nak komen lah. Saya akan komen buku saya sendiri lah, karya kita sendiri. Okey, sekian itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.